Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada hari ini, saya bersama ahli kumpulan saya akan membentangkan mengenai analisis keutuhan wacana dan kejelasan penulisan berdasarkan kepada artikel Siti Zainun Ismail 2022 yang bertajuk Hidup Mahasiswa Harus Berani. Jadi, tugasan ini merupakan tugasan terakhir bagi subjek penulisan akademik iaitu GWCP 1042, iaitu tugasan yang ketiga dalam pentaksiran berterusan bagi subjek ini. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita melihat kepada analisis keutuhan wacana. Sebelum meneruskan kepada analisis keutuhan wacana, eloklah saya memperkenalkan ahli kumpulan kami dahulu. Saya iaitu Ishraf Haziq bin Ahmad Tarmizi, rakan saya Ilham Farihin bin Muhammad Nasir, dan juga rakan saya Haziq Amran bin Muhammad Kamarudin. Sebelum meneliti lebih lanjut mengenai keutuhan wacana, marilah kita melihat kepada maksud wacana itu sendiri. Jadi, wacana merupakan satu perkataan yang berasal daripada perkataan Jawa iaitu wacana yang bererti baca. Dalam bahasa Inggeris pula, wacana bermaksud discourse, yang mana discourse pula berasal daripada bahasa Latin iaitu discursus yang bererti larian ke dan lari dan dari. Menurut Asmah Haji Omar 2009, beliau menyatakan maksud wacana sebagai keseluruhan pelahiran bahasa oleh penutur ataupun penulis. Jadi, konsep keutuhan wacana ini terdiri daripada 4 elemen, iaitu yang pertama ialah keutuhan semantik. Keutuhan semantik bermaksud jalinan makna di antara satu ayat dengan ayat lain atau perenggan-perenggan lain. Bahasa mudahnya dalam penulisan akademik bagi keutuhan semantik ialah kohesi dan juga koheren. Yang kedua ialah keutuhan leksikal. Keutuhan ini bermakna hubungan wacana berdasarkan pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Yang ketiga ialah keutuhan gramatikal. Keutuhan ini bermaksud wacana berkualiti mesti memperlihat hubungan berdasarkan binaan tata bahasa. Ini dapat dilihat daripada penggunaan penanda gramatik. Dan yang terakhir ialah keutuhan fonologi. Keutuhan ini dilihat daripada segi hentian suar, nada suara dan intonasi suara. Ini dapat menimbulkan hubungan semantik di antara bahagian wacana. Sebelum saya meneruskan kepada penjelasan mengenai keutuhan wacana, eloklah kiranya jika saya menerangkan dahulu mengenai laras bahasa yang digunakan di dalam artikel Siti Zainun Ismail, Hidup Mahasiswa Harus Berani ini. Jadi, laras bahasa yang digunakan di dalam artikel ini ialah laras bahasa kreatif kerana pengarang meluahkan mengenai pengalamannya ketika berada di kampus asri. Jadi, sedikit penerangan mengenai laras bahasa kreatif ini ialah laras bahasa kreatif merupakan bentuk yang terhasil daripada gaya cipta atau gabungan di antara cetusan imajinasi dengan pengalaman pengarang. Laras ini berfungsi sebagai media untuk menyampaikan mesej, pengalaman dan bentuk perasaan kepada pembaca. Ia merupakan saluran untuk mengungkapkan ekspresi dan pemikiran, memperlihatkan nilai seni dan estetika yang tergabung dalam satu bentuk
pemakaian yang segar lagi bertenaga. Karya kreatif ini biasanya wujud dalam bentuk-bentuk prosa, iaitu cerita, cerpen dan novel, puisi, iaitu syair, pantun, sajak, dan drama, iaitu filem, teater dan pementasan. Jadi, itulah sedikit sebanyak mengenai penjelasan tentang laras bahasa yang digunakan di dalam artikel Hidup Mahasiswa Harus Berani ini. Jadi, untuk permulaan keutuhan wacana ini, saya mulakan dengan keutuhan semantik. Jadi, dari segi etimologi, perkataan semantik yang disebut sebagai sema dalam bahasa Yunani membawa maksud tanda atau lambang. Dari segi bahasa, perkataan semantik merujuk kepada ilmu yang mengkaji perkaitan antara lambang atau perkataan atau ayat dengan maknanya. Secara umumnya, semantik merupakan kajian berkenaan dengan makna sesuatu perkataan, frasa dan ayat dalam sesuatu bahasa yang digunakan dalam komunikasi lisan ataupun tulisan. Bagi memudahkan pemahaman mengenai keutuhan semantik ini, keutuhan semantik ini terbahagi kepada dua, iaitu hubungan ini dapat dilihat daripada segi hubungan semantik di antara bahagian-bahagian wacana, dan yang kedua ialah hubungan semantik yang dilihat dari segi konteks atau latar wacana. Jadi keutuhan semantik ini merupakan kesinambungan yang dapat dilihat daripada perenggan kepada perenggan maupun ayat kepada ayat, yang lebih mendalam maknanya jika kita menyebutnya sebagai kohesi ataupun koheren. Seterusnya, keutuhan wacana ini dapat dilihat dari aspek hubungan semantik, iaitu berdasarkan kepada kepaduan makna yang wujud dalam sesuatu wacana. Kepaduan makna ini dapat dilihat antara bahagian wacana, keseluruhan wacana, situasi sesuatu wacana dan unsur-unsur paralinguistik yang terdapat dalam wacana. Dalam keutuhan semantik ini, terdapat hubungan sebab dan tujuan. Jadi, berdasarkan analisis kepada artikel, terdapat satu ayat yang menyatakan hubungan sebab dan tujuan dalam keutuhan semantik ini. Jadi, hubungan sebab dan tujuan ini menyatakan bahawa sesuatu peristiwa itu perlu mempunyai sebab dan juga tujuan selepasnya. Yang mana jika pada ayat pertama menyatakan sebab mengapa berlakunya sesuatu perkara, jadi ayat yang kedua perlu menyatakan bahawa tujuan mengapa perkara itu berlaku dan mengapa perlunya perkara itu dibuat. Jadi di dalam artikel, penulis ada menyatakan dalam ayatnya, iaitu pelukis senior menjadikan rumah sebagai sanggar atau galeri yang dapat dilawati agar karya seninya ditatap dan dijual. Jadi di dalam ayat ini, pelukis senior sehinggalah pelukis senior menjadikan rumah sebagai sanggar atau galeri yang dapat dilawati merupakan sebab kenapa senior menjadikan rumah sebagai sanggar atau galeri itu. Jadi seterusnya, agar karya seninya ditatap dan dijual adalah tujuan kepada mengapa pelukis senior ini menjadikan rumah sebagai sanggar atau galeri. Jadi kita telah melihat bahawa hubungan untuk sebab dan juga tujuan. Jadi seterusnya kita akan beralih kepada hubungan sebab dan juga akibat.
Jadi hubungan sebab dan akibat ini menyatakan bahawa sesuatu perenggan ataupun ayat perlu menyatakan sebab mengapa berlakunya sesuatu perkara dan akibat daripada berlakunya perkara yang telah dinyatakan itu. Jadi di dalam artikel terdapat satu ayat yang menyatakan berkenaan hubungan sebab dan akibat. Datanglah tugasan sketsa mingguan daripada asisten dosen Nyoman Gunarasa. Maka makin lancarlah saya melakar dengan cepat. Jadi, ayat datanglah tugasan sketsa mingguan daripada asisten dosen Nyoman Gunarasa ini merupakan hubungan sebab. Mengapa dikatakan sebab? Kerana mengapa datangnya tugasan sketsa? Datangnya tugasan sketsa daripada asisten dosen. Asisten dosen Nyoman Gunarasa memberikan tugasan sketsa kepada penulis. Jadi akibat daripada pemberian tugasan sketsa mingguan ini, maka makin lancarlah saya melakar dengan cepat. Maka penulis menyatakan bahawa beliau boleh melakar dengan cepat akibat daripada pemberian tugasan mingguan daripada asisten dosen Nyoman Gunarasa. Dan ini sedikit sebanyak telah menerangkan mengenai hubungan sebab dan juga akibat. Seterusnya, kita akan beralih kepada hubungan sebab dan hasil. Jadi, hubungan sebab dan hasil ini menyatakan bahawa sesuatu peristiwa di dalam satu ayat dan ayat yang seterusnya perlulah mempunyai sebab kepada berlakunya sesuatu peristiwa tersebut. Dan peristiwa tersebut perlulah mempunyai hasil selepasnya menceritakan kepada sebab berlakunya kepada sesuatu peristiwa tersebut. Jadi di dalam artikel terdapat satu ayat yang menyatakan mengenai hubungan sebab dan hasil. Dan sering bolos kuliah. Mereka gagal lalu memilih asri. Bagi ayat dan sering bolos kuliah ini adalah sebab kepada mengapa mereka gagal. Mereka di sini menyatakan kepada yang sering malas ke kuliah, iaitu pelajar yang sering malas ke kuliah. Jadi mereka gagal. Dan hasil daripada kegagalan mereka ini, mereka telah memilih kampus asri. Jadi yang terakhir dalam keutuhan semantik ialah hubungan memperkuat isi. Dalam hubungan memperkuat isi ini menyatakan bahawa sesuatu isi perlulah dinyatakan selepasnya sokongan ataupun ayat yang menjadi penguat kepada isi yang telah dinyatakan. Jadi dalam artikel terdapat juga hubungan memperkuat isi ini, yang mana kami akan dimasukkan ke bilik gelap. Terpapar bayang mengerikan, terjeritlah si penakut. Tiba giliran si Siti kecil, masuk terus memejamkan kelopak mata. Jadi isi di dalam ayat di dalam artikel ini ialah kami akan dimasukkan ke bilik gelap. Ini merupakan isinya. Dan sokongan kepada isi kami akan dimasukkan ke bilik gelap ini ialah terpapar bayang mengerikan, terjeritlah si penakut. Ini menunjukkan bahawa sokongan yang mana di dalam bilik gelap itu penulis menyatakan lagi mengenai apakah yang berada di dalam bilik gelap itu dan apakah yang sedang berlaku. Ini merupakan satu hubungan yang memperkuatkan isi. Dan yang terakhir, tiba giliran si Siti kecil, masuk terus memejamkan kelopak mata. Yang mana
penulis menceritakan perkara yang berlaku pada ketika itu, yang menceritakan situasi pada keadaan ketika itu. Jadi hubungan memperkuat isi ini telah termaktub di dalam artikel ini. Baiklah, seterusnya kita akan membincangkan tentang keutuhan fonologi. Jadi keutuhan fonologi ni dia berkaitan dengan bunyi yang mana nada kita membaca sesuatu ayat tersebut. Jadi keutuhan fonologi ialah intonasi yang dapat menimbulkan hubungan semantik antara bahagian wacana. Dan keutuhan fonologi ini juga dia berperanan sebagai penanda dan pemisah frasa dan pembeza struktur ayat. Menurut Butler 2016, unsur pralinguistik juga membantu dalam pemahaman sesuatu wacana. Jadi apa itu unsur pralinguistik? Unsur pralinguistik ni ialah unsur yang membantu memahami sesuatu wacana seperti gerak-geri tubuh, air muka, isyarat dan pergerakan tangan. Manakala kalau dalam wacana iaitu penulisan, unsur pralinguistik ni ialah alat-alat yang digunakan untuk memperjelaskan lagi persembahan wacana seperti noktah, titik, simbol-simbol lain dan sebagainya. Jadi keutuhan fonologi ini dapat dilihat daripada 3 aspek, iaitu yang pertama hentian suara, yang kedua nada suara dan yang ketiga intonasi suara. Baiklah, sekarang kita lihat bahagian pertama iaitu intonasi suara. Jadi intonasi suara ni dia berperanan penting sebagai penanda atau pemisah frasa dan berfungsi untuk membezakan struktur ayat. Maksudnya di sini dia digunakan untuk memisahkan frasa dan dia membezakan jenis struktur ayat. Maksudnya dia membezakan ayat apa itu. Contohnya dapat kita lihat di sini artikel pertama, masa prabakti mahasiswa atau mapram wajib diikuti oleh para mahasiswa yang baru mendaftar pada sesi pertama perkuliahan di Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI. Jadi, ayat di sini ialah ayat penyata. Kerana cara kita baca tu, nada dia datar saja. Okey, artikel kedua, benarkah kerana letih lalu jatuh pingsan? Jadi artikel kedua ni merujuk kepada ayat tanya, kerana di hujung dia tu dia letak tanda soal dan ada ayat tanya di situ iaitu benarkah. Okey, artikel ketiga pula, hari kedua saya berwajah ceria, kelihatan sihat dan harus dimasukkan ke bilik berhantu. Ujian apakah ini? Artikel ketiga ni juga ialah ayat tanya yang mana ada tanda soal di hujung tersebut dan ada perkataan tanya iaitu apakah. Baiklah, seterusnya pula ialah nada suara. Jadi nada suara ni dia berperanan dalam membezakan ayat yang dinyatakan mengikut beberapa situasi atau keadaan. Maksudnya di sini ialah nada suara ni dia penting supaya kita dapat mengetahui atau pembaca dapat mengetahui situasi yang hendak diceritakan dalam suatu wacana. Yang mana sama ada nada digunakan tinggi, rendah ataupun nada mendatar. Contohnya di sini, hoi anak Malaysia jatuh pingsan tu. Jadi penutur di sini dia menggunakan nada yang tinggi, seakan-akan ingin memberitahu orang lain dan sedang menjerit untuk mengatakan bahawa ada orang yang jatuh di sana. Contoh kedua pula ialah ada yang mencelah, sekarang Malaya syok bahasa London tu, rasa terpukul juga di hati. Jadi nada yang digunakan di sini ialah nada sindiran yang mana penulis ini disindir oleh siswa yang merupakan warga negara Indonesia yang juga berkuliah di ASRI. Baiklah, yang terakhir pula ialah hentian suara. Jadi hentian suara ni dia berfungsi sebagai perbandingan antara dua maksud yang berbeza dalam satu ayat yang sama. Contohnya yang dapat kita lihat di sini, kuliah wajib sejarah, falsafah Jawa termasuklah falsafah Timur dan Barat, sains sosial dan agama memang menyenangkan saya bagi pelajar seni. Jadi di sini hentian suara amat penting. Bayangkan jika tiada hentian suara di sini, ayat tersebut akan menjadi kuliah wajib sejarah falsafah Jawa termasuk falsafah Timur dan Barat, sains dan agama memang menyenangkan saya sebagai pelajar seni. Jadi maksud di situ telah pun lari dan berbeza daripada maksud asal. Contoh seterusnya pula ya, keringat basah sudah menguyur, tapak kaki sudah berdenyut,
hampir melepasi kawasan kampus Gajah Mada. Jika tiada hentian suara dilakukan dalam ayat ni, ayat tersebut akan menjadi keringat basah sudah menguyur tapak kaki, sudah berdenyut hampir melepasi kawasan kampus Gajah Mada. Jadi hentian suara ni amat penting supaya apa? Supaya pembaca dia dapat memahami apa yang hendak disampaikan dan tidak tersalah tafsir apa yang hendak disampaikan oleh penulis melalui wacananya. Seterusnya ialah keutuhan leksikal. Menurut Siti Faridah et al. 2020, makna leksikal ialah satu subbidang linguistik yang merujuk kepada kajian tentang apa yang disampaikan atau dimaksudkan oleh sesuatu perkataan dalam sesuatu bahasa. Keutuhan leksikal adalah dibina berdasarkan pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Keutuhan leksikal dapat dibahagikan kepada 7 bahagian. Yang pertama, antonim. Yang kedua, sinonim. Yang ketiga, hypernym. Yang keempat, homonim. Yang kelima, kolokasi. Yang keenam, repetisi atau pengulangan kata. Dan yang ketujuh, unsur bersambut. Okey, aspek keutuhan leksikal yang pertama ialah antonim, yang bermaksud perkataan yang mempunyai maksud yang berlawanan. Okey, ini dapat dilihat daripada petikan. Pada masa itu, Atin Wahyunisih terpilih menjadi penari dengan profil baharu. Kalau selama ini penari Jawa harus kecil molek dengan potongan ramping, tetapi Pak Bagong yang pernah mengikuti kumpulan Martha Graham di Amerika menampilkan watak penari yang sihat dan gempal. Okey, perkataan yang mempunyai antonim di sini dapat dilihat ialah ramping dan gempal yang mempunyai maksud yang berlawanan di antara kedua-duanya. Okey, unsur yang kedua pula ialah sinonim, yang bermaksud perkataan yang mempunyai maksud yang sama. Okey, sinonim dari segi perkataan daripada artikel tersebut dapat dilihat daripada petikan. Pada masa itu, Atin Wahyuningsih terpilih menjadi penari dengan profil baharu. Kalau selama ini penari Jawa harus kecil molek dengan potongan ramping, tetapi Pak Bagong yang pernah mengikuti kumpulan Martha Graham di Amerika menampilkan watak penari yang sihat dan gempal. Hal ini amat bertentangan dengan gerak tari keraton yang menata garak tubuh langsing dan luas. Okey, perkataan yang bersinonim di sini ialah ramping dan langsing yang mempunyai makna yang sama. Aspek keutuhan leksikal yang ketiga pula ialah hypernym. Menurut Kamus Bahasa Melayu 2014, hypernym bermaksud perkataan yang maknanya terangkum dalam perkataan lain. Sebagai contoh, cempaka, orkid, rose dan teratai tergolong dalam hypernym bagi bunga. Okey, contoh yang terdapat dalam artikel tersebut ialah berdasarkan petikan artikel, perempuan berkemeja lengan pendek dan skirt putih paras lutut. Jika hujan gerimis, baju pun basah, tetapi kepala dilindungi oleh topi besar di kepala. Hypernym yang terdapat di dalam petikan ini ialah lengan, lutut dan kepala yang tergolong dalam kumpulan hypernym bagi anggota badan. Seterusnya pula ialah aspek yang keempat, iaitu homonim. Menurut Nurul Sarizan 2014, homonim bermaksud perkataan yang mempunyai bunyi atau maksud yang sama tetapi berbeza maknanya. Okey, ini dapat dilihat berdasarkan petikan artikel. Kami berbaris, berjalan, berarak melewati lapangan, beralun-alun masuk ke Jalan Malioboro, menuju ke Jalan Solo, lalu masuk ke simpang menuju Jalan Kaliurang. Inilah detik getir kerana kami akan berarak jalan kaki untuk menuju ke daerah pergunungan Kaliurang. Okey, perkataan jalan bagi Jalan Malioboro, Jalan Solo dan Jalan Kaliurang merujuk kepada nama bagi sesuatu jalan. Manakala jalan kaki pula merujuk kepada perbuatan bagi menuju ke arah sesuatu kawasan ataupun tempat yang telah ditetapkan. Aspek keutuhan leksikal yang kelima pula ialah kolokasi. Menurut Muhammad Zarif dan Muhammad Firdaus 2016, kolokasi merupakan dua perkataan atau lebih yang masing-masing merupakan perkataan tersendiri namun kebiasaannya dikaitkan antara satu sama lain. Okey, perkataan ini juga dihadirkan bersama akan membantu untuk memberi gambaran yang lebih jelas mengenai objektif yang ingin disampaikan kepada pembaca. Okey, ini berdasarkan petikan artikel ini, pemandangan Mapram tersorot ke arah mahasiswa-mahasiswi yang beratur di halaman depan kampus. Okey, kolokasi yang sering dihadirkan bersama ialah mahasiswa dan mahasiswi dengan perkataan kampus, yang mana kedua-dua ini adalah sinonim antara satu sama lain dan kehadirannya bersama dapat memberikan objektif yang lebih jelas kepada para pembaca. Okey,
Aspek yang keenam pula ialah repetisi atau pengulangan kata. Okey, ini dapat dilihat berdasarkan petikan artikel. Saya bersyukur telah lulus dalam sesi temuduga di meja pendaftaran. 2 hari sebelum minggu Mapram, temuduga itu termasuk ujian melukis cat air di studio dan melakar dengan arang dan tinta di halaman kampus hingga ke pasar yang tidak jauh dari kampus. Semua karya temuduga telah disahkan. Saya berbakat untuk mengikuti program seni lukisan grafik di ASRI tahun 1970. Okey, perkataan temuduga di sini telah diulang sebanyak 3 kali. Okey, petikan artikel yang lain pula ialah terdengar ketukan pintu, tapi tidak saya pedulikan. Kemudian pintu ditolak keras dan lampu bernyala. Okey, di sini terdapatnya pengulangan perkataan pintu sebanyak 2 kali. Okey, baiklah. Aspek keutuhan leksikal yang terakhir iaitu yang ketujuh ialah unsur bersambut. Okey, petikan artikel Siti Zainul Ismail yang diambil ialah saya masih mendengar laungan itu tetapi pandangan mata sudah kelabu. Di sini kita dapat melihat bahawa ayat pandangan mata sudah kelabu bertindak sebagai unsur penyambut kepada situasi selepas penulis mendengar laungan. Okey, hal ini dapat menerangkan kepada pembaca apa yang sebenarnya yang telah berlaku selepas penulis itu mendengar laungan, iaitu pandangan matanya sudah menjadi kelabu. Baiklah. Seterusnya pula ialah keutuhan gramatikal. Jadi, apa itu keutuhan gramatikal? Keutuhan gramatikal ni ialah hubungan wacana yang mana berkaitan dengan dari segi tata bahasa. Yang mana wacana berkualiti mesti memperlihatkan hubungan berdasarkan binaan tata bahasanya. Yang mana kita dapat lihat daripada penggunaan penanda gramatik yang mana kita akan lihat dalam slide seterusnya nanti. Baiklah, menurut Michael McCarthy 1991, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi pertautan tata bahasa dalam sesebuah wacana, iaitu yang pertama kata hubung, kedua kata rujukan dan ketiga ialah peleburan dan penggantian. Baiklah, kita tengok pada yang pertama iaitu kata hubung. Kata hubung ni dia berfungsi untuk menghubungkan antara ayat dengan ayat ataupun perenggan dengan perenggan. Dan kata hubung ni juga terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama yang berfungsi sebagai huraian. Contohnya di sini ialah oleh sebab acara di arena terbuka, para dosen iaitu pensyarah mula berundur ke bawah bangunan aula. Contoh kedua pula ialah begitu juga apabila saya memberitahu saya akan pindah dan menyewa kamar di Kuching. Jadi perkataan oleh sebab dan begitu juga dalam contoh ni merupakan kata hubung yang berfungsi sebagai huraian, yang mana ia menghuraikan lagi ayat sebelumnya. Okey, fungsi kedua pula ialah sebagai pengembangan idea. Contohnya di sini, saya jelaskan sejak zaman kerajaan Melayu Melaka, bahasa kami sudah menyatu dengan bahasa dan dialek yang terlibat berdagang di Melaka. Contoh kedua pula, jadi jangan tertipu dengan bilik berhantu lakonan manusia bertopeng di bilik beralun muzik seram. Jadi perkataan saya jelaskan dan jadi di sini ialah kata hubung yang berfungsi sebagai pengembangan idea, yang mana dia mengembangkan lagi idea tersebut supaya menjadi lebih panjang. Okey, fungsi ketiga dia pula ialah sebagai penambahan, yang mana contohnya dapat lihat pada skrin ni. Pada masa itu, Atin Wahyuningsih terpilih menjadi penari dengan profil baharu. Contoh seterusnya, kemudian pintu ditolak keras dan lampu bernyala. Saya tersengih melihat Raka yang terkebil-kebil memandang saya tenang di kursi. Jadi di sini ada perkataan pada masa itu dan perkataan kemudian, yang mana dia gunakan perkataan tersebut untuk menambah lagi isi yang hendak disampaikan dalam wacananya. Okey, baiklah. Seterusnya pula ialah kata rujukan. Yang mana kata rujukan ni ialah kata yang boleh menggantikan sesuatu sama ada benda atau manusia. Jadi setelah kami menganalisis artikel, kami menjumpai kata rujukan iaitu kata ganti nama diri. Yang mana, yang pertama kami ada jumpa kata ganti nama diri pertama. Contohnya di sini, saya bersyukur telah lulus dalam sesi temuduga di meja pendaftaran 2 hari sebelum minggu Mapram. Jadi perkataan saya ialah kata ganti nama diri yang pertama. Contoh kedua pula,
kita dikunjungi puteri Malaysia yang pertama mencari ilmu di Asri, iaitu perkataan kita yang juga merupakan kata ganti nama diri pertama. Contoh 3 pula, kami lencun basah dengan topi petani anyaman lebar di leher bergantungan pelbagai atribut yang disangkut oleh raka. Ada perkataan kami yang juga merupakan kata ganti nama diri pertama. Okey, kami juga ada menyumpai kata ganti nama diri ketiga, iaitu mereka bakal menyambung urus niaga keluarga kaya. Yang mana ada perkataan mereka yang mana merupakan kata ganti nama diri ketiga, dan perkataan beliau. Dalam ayat contoh, beliau cuba mendekati fahaman bahawa masjid juga tempat mengembangkan ilmu, khasnya kaligrafi Jawi. Iaitu perkataan beliau yang juga merupakan kata ganti nama diri ketiga. Baiklah, yang terakhir pula ialah peleburan dan penggantian. Jadi peleburan dan penggantian ni dia berperanan untuk mengelakkan pengulangan terhadap sesuatu maklumat daripada pernyataan yang diberikan. Maksudnya, dia nak elakkan daripada mengulangi perkataan yang sama dalam suatu ayat tanpa mengubah maksud ayat tersebut. Contohnya yang dapat kita lihat di sini, umumnya pada awal sesi mereka mendaftar sama ada dalam bidang perniagaan, ekonomi atau sains teknologi. Jadi perkataan bidang hanya disebut sekali di sini, iaitu pada perkataan bidang perniagaan. Manakala di ekonomi atau sains teknologi tidak lagi ditambah perkataan bidang. Kerana apa? Kerana di sini pembaca telah pun dapat memahami apa yang hendak disampaikan oleh penulis, iaitu oleh kerana itu penulis tidak lagi mengulangi perkataan bidang itu supaya keutuhan wacana dapat diwujudkan dalam ayat tersebut. Seterusnya pula ialah mereka tahu sebulan sekali saya pulang ke rumah Kartika atau ke Galeri Afandi untuk menikmati juadah nenek. Jadi di sini pula ialah perkataan pulang yang hanya disebut sekali. Kerana pembaca sudah dapat memahami apa yang hendak disampaikan penulis, yang mana dia akan pulang ke rumah Kartika ataupun dia akan pulang ke Galeri Afandi untuk menikmati juadah nenek. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan mengenai kejelasan dalam penulisan. Kejelasan dalam penulisan bermaksud sesuatu penulisan itu mudah dibaca dan difahami oleh pembaca, tidak mempunyai peluang untuk disalah tafsirkan oleh mana-mana pihak, tidak mempunyai sebarang unsur kesamaran, tidak menggunakan perkataan yang berbelit-belit dan panjang. Di dalam video ini, kami akan menerangkan mengenai kejelasan dalam penulisan berdasarkan 4 ciri utama. Yang pertama, menggunakan bahasa yang formal. Yang kedua, penggunaan akronim dan kata singkatan. Yang ketiga, perkembangan idea secara logik yang berkonsepkan koheren dan kohesi. Dan yang keempat, penulisan secara objektif. Ciri kejelasan penulisan yang pertama ialah menggunakan bahasa yang formal. Ianya bermaksud tidak ada penggunaan bahasa selangar yang sering digunakan semasa pertuturan, iaitu bebas daripada bahasa pasar, bahasa basahan, bahasa kasar dan bahasa-bahasa selangar yang lain. Bahasa formal juga terikat kepada pemilihan kosakata yang tepat dan gramatis bagi menghasilkan nada penyampaian yang sesuai kepada pembaca. Okey, antara penggunaan bahasa formal di dalam artikel City Zainun 2022 ialah acara dirasmikan oleh S. Mangunsar Koro, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dukung Khas Insinyur Soekarno pada 15 Januari 1950. R.J. Katamsi, seorang pemikir dan budayawan, diangkat sebagai direktor pertama. Acara rasmi berlaku di Aula Kepatihan Yogyakarta. Data ini telah saya peroleh di Kedutaan Besar Republik Indonesia, Kuala Lumpur. Okey, di sini penulis telah memilih perkataan-perkataan yang gramatikal dan tepat bagi menyampaikan maklumat berserta dengan nada yang sesuai kepada pembaca. Ciri kejelasan yang seterusnya ialah penggunaan akronim dan kata singkatan. Akronim merupakan kata singkatan yang digunakan bagi kata nama khas yang panjang dan akan dikurungkan buat kali pertama selepas kata nama khas tersebut. Penggunaannya dalam ayat yang seterusnya boleh digunakan sebagai singkatan tanpa menulisnya dengan penuh. Okey, kejelasan ini adalah bagi memudahkan pembaca membaca penulisan akademik. Okey, antara akronim yang telah diaplikasikan dalam penulisan artikel Siti Zainun Ismail 2022 yang bertajuk Hidup Mahasiswa Harus Berani ialah Masa Berbakti Mahasiswa telah disingkatkan menjadi akronim MAPRAM dan Akademi Seni Rupa Indonesia telah disingkatkan menjadi akronim ASRI.
Okey, boleh dilihat di sini bahawa penggunaan bagi singkatan ini dalam perenggan yang seterusnya telah digunakan sebagai akronim dan tidak ditulis secara penuh bagi memudahkan pembaca untuk membaca penulisan akademik ini. Baiklah, seterusnya kejelasan penulisan juga dapat dilihat daripada aspek kohesif dan koheren. Yang mana kohesif ni ialah hubungan antara bahagian dalam teks dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai. Dan kohesif ni juga merujuk kepada hubungan bentuk, iaitu unsur wacana yang digunakan untuk menyusun sesuatu wacana memiliki kesepaduan secara padu dan utuh supaya wacana tersebut dapat difahami dan makna tersebut sampai kepada pembaca. Koheren pula adalah kesepaduan antara satu bahagian dengan bahagian lain hingga ayat memiliki kesatuan makna yang utuh. Idea-idea dihuraikan dengan jelas dalam urutan logik serta disokong bukti dan contoh. Faktor ini memudahkan pembaca untuk mengikuti hujah dan tujuan penulisan tersebut. Yang mana faktor-faktor ini supaya pembaca dapat memahami apa yang penulis hendak sampaikan dan juga penulis dapat menyampaikan apa yang hendak disampaikan dengan jelas. Selanjutnya, saya mengambil penulisan secara objektif sebagai hujah saya dalam menerangkan mengenai kejelasan dalam penulisan. Yang pertama, bagi penulisan secara objektif ini ialah penulisan akademik mempunyai laras bahasa yang tersendiri yang mempunyai tujuan untuk menyampaikan kebenaran ilmu secara objektif. Ini bermakna penulisan akademik ini mempunyai laras bahasa yang tidak terdapat pada mana-mana medium penulisan yang lain. Dan penulisan akademik ini juga menyampaikan kebenaran ilmu itu secara objektif dan menyampaikan fakta yang betul-betul pasti dan tidak diragui. Yang kedua ialah perkara utama dalam penulisan secara objektif ialah penggunaan perkataan yang neutral dan tidak mengandungi nilai-nilai emotif atau bersifat ambiguiti. Ini bermaksud perkara utama ditekankan di dalam penulisan secara objektif ini ialah tidak mengandungi nilai-nilai emosi, yang mana penulis tidak boleh meletakkan emosi ataupun perasaan di dalam penulisannya. Yang ketiga ialah perbincangan secara objektif selalunya menekankan perkara-perkara yang serius, konkret dan mantap. Fakta-fakta yang disampaikan disokong dengan bukti yang kukuh. Ini bererti kejelasan dalam penulisan perlulah menekankan perkara-perkara yang menjadi isu yang serius dan isu-isu tersebut perlulah disokong dengan bukti yang kukuh dan pasti serta tidak diragui. Dan yang terakhir ialah penulisan secara subjektif pula bermaksud menyampaikan maklumat yang berasaskan persepsi dan andaian seseorang. Ini bermaksud jika penulisan dilakukan secara subjektif, makanya maklumat yang ingin disampaikan perlulah berasaskan kepada andaian dan persepsi seseorang. Jadi setakat itu saja bagi penulisan secara objektif yang dapat saya terangkan. Okey, baiklah. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai rujukan. Format rujukan yang telah kami gunakan sepanjang melakukan sidasi dan sumber rujukan di dalam pembentangan ini ialah berdasarkan format American Psychological Association ataupun APA edisi ke-7 yang telah dikemas kini pada Oktober 2019. Kepentingan rujukan ini adalah bagi mengelakkan plagiarism dengan memaklumkan pembaca mengenai idea orang lain yang telah dimasukkan ke dalam penulisan akademik ataupun video ini. Yang kedua ialah bagi mengesahkan petikan sebagai panduan oleh pembaca, dan yang ketiga ialah untuk rujukan susulan kepada pembaca mengenai sesuatu bidang supaya mereka dapat menambah ilmu mereka mengenai bidang yang mereka baca ataupun yang mereka minati. Ini merupakan sumber rujukan yang telah kami gunakan sepanjang penghasilan video ini.
Itu sahaja perbincangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.